Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesihatan, memberi kita nikmat, sepanjang memberikan kita dalam keadaan yang baik, menjaga kita. Baik, kita akan menyambungkan bacaan pada muka surat 31 daripada surah Al-Baqarah, ayat 197. InsyaAllah pagi ini kita akan mulakan pagi kita dengan Al-Quran, insyaAllah. Baik, kita tengok makna dia. Kita tengok maksud dia. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Ini musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, iaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Maksudnya bulan dia sedia bulan haji ni dah sedia maklum pada awal lagi, pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Macam mana dia boleh niat ihram kot pada bulan pada bulan sebelum sebelum kita buat haji, bulan apa? Bulan Zulqa'dah ke? Zulqa'dah ke Zulhijjah? Allah SWT, saya lupa. Dia boleh niat ihram daripada awal tu sampailah pada bulan tu sehingga musim haji lah. Tapi kita kena duduk dalam ihram lah. Kalau boleh tahan, bolehlah niat awal kan. Baik. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas. Tidak boleh rafas. Rafas ni maksudnya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan menimbulkan syahwat, itu berahi ataupun yang tidak senonoh ataupun bersetubuh dan sebagainya. Maksudnya di situ apabila dah siapa-siapa yang dah mula menetapkan niatnya dalam bulan itu, maksudnya dia niat sebelum tu dalam bulan Syawal, dari bulan Syawal. Terima kasih Kak Laila. Alhamdulillah, terima kasih. Daripada bulan Syawal, Kak Hasnah Loma, alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Terima kasih Kak Hasnah. Baik, kita niat niat haji, kita menetapkan niatnya dalam ihram tu untuk mengerjakan haji, maka dia tidak boleh rafas. Rafas ni maksudnya dia tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh ataupun melakukan perkara yang tidak senonoh ataupun bersetubuh dan sebagainya. Maksudnya dia tak boleh dah, sebab dia ada dalam ihram, sebab dia dah naik ihram. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ataupun dia berbuat fasik ataupun berbantah-bantahan semasa mengerjakan haji. Maksudnya dia tidak boleh rafas, dia tidak boleh berbuat fasik ataupun membantah-bantahan semasa mengerjakan haji.
dan apa yang kamu kerjakan merupakan kebaikan. Maksudnya apa yang kita dah buat, kalau kita niat ihram, apa yang kita buat tu merupakan kebaikan, nescaya Allah mengetahui. Berbekal, maksudnya berbekal ialah berbekal ialah maksudnya kita memelihara diri. Kita memelihara diri agar kita tidak buat daripada perbuatan hina. Kita tidak meminta-minta selama dalam dalam perjalanan haji tu. Berbekal lah, maksudnya kita kena jaga diri kita, kena bekalkan diri kita ni agar tak memelihara diri kita ni agar tidak melakukan perbuatan yang hina. Baik. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal. Fa inna khairadz dzati taqwa wattaquni ya ulil albab. Maksudnya takwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal. Maksudnya orang yang berakal ni orang yang tidak gila, orang yang ada akal. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Baik. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kurnia, mencari rezeki daripada hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di berzikirlah kepada Allah dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Bukit Khuzah di Muzdalifah, Mash'ar al-Haram, iaitu Bukit Khuzah di Muzdalifah, yang kita selalu kalau kita pergi umrah kan, dia bawa melawat Muzdalifah tu kan. Baik, berzikirlah kepada Allah dan berzikirlah dengan menyebut, maksudnya dengan menyebut zikir Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Baik. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Baik, pada ayat 199, kemudian bertolaklah kamu, ayat ni dia tentang haji, dia tentang umrah, haji dan umrah. Pada ayat ni, pada tak silap saya 2 muka surat pun. Jadi 31 ni adalah tentang haji dan juga umrah, mengerjakan ibadah haji dan umrah. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Baik, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang ramai. Dekat mana? Yang tadi dekat Arafah tadi tu. Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Maksudnya kita memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Lagi Maha Penyayang. Baik, kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ayat 200 Allah kata,
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah, yakni menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu. Maksudnya dulu pada orang pada zaman dulu, dia menjadi kebiasaan orang Arab jahiliah dulu. Orang Arab jahiliah ni dulu, mereka selalu bermegah-megah. Maksudnya kau ni cerita tentang nenek moyang dia, kau ni cerita nenek moyang aku macam ni. Macam contoh kita lah budak-budak kan. Macam kita macam budak-budak dulu kan. Yang ni atuk dia boleh terbang. Yang ni atuk dia boleh hilang. Dia macam tu lah. Dia macam tu. Budak-budak kan selalu atuk aku boleh terbang. Yang ni seorang lah, atuk aku boleh hilang. Hari ni pagi ni dia dekat rumah. Saat tengah hari dia tak ada kat rumah dah. Dia langgar PKP. Tapi kita tak ada PKP dah kan. Macam tu lah. Maksudnya dekat sini tu, dia dah menjadi kebiasaan orang Arab jahiliah ni. Apabila mereka menunaikan selesai menunaikan haji, mereka akan bermegah-megah dengan tentang nenek moyang mereka sebelum ayat ini diturunkan. Selepas itu, setelah ayat ini diturunkan, maka yang mereka bermegah-megah tadi tu, yang mereka melawan nenek, siapa paling power kan, siapa paling hebat apa semua. Jadi turunlah ayat ini menggantikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menggantikan. Inilah Allah kata sebagaimana kamu menyebut-nyebut, itu membangga-banggakan, itu memegah-megahkan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Maksudnya berzikirlah lebih banyak daripada apa yang kamu bermegah-megah tentang nenek moyang kamu tu. Maksudnya apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah, yakni menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut atau membangga-banggakan nenek moyang kamu. Atau bahkan kita kena berzikir lebih banyak daripada itu lagi. Macam tu. Orang Arab jahiliah ni dulu dia macam tu. Dia perangai mereka kot. Kita pun ada je budak-budak yang dulu kecil-kecil kan. Kecil-kecil kan selalu bergaduh macam tu kan. Bapak aku power. Bapak aku lagi power. Dia macam tu. Kan kecil-kecil dulu kan. Lepas tu dua-dua menangis. Dua-dua teriak. Bergaduh mulut-mulut kan. Ada dah. Aduh. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa. Maka di antara manusia ni faminan nasi may yaqulu rabbana. Maka ada di antara manusia ni ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Berilah kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Maksudnya dia berdoa untuk kebaikan, maksudnya dia berdoa kepada Allah tu untuk kebaikan di dunia sahaja. Tapi untuk di akhirat dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak minta. Kan? Jadi apabila kita minta kebaikan di dunia, kita jangan lupa kebaikan untuk kita nanti di akhirat nanti. Kan? Jadi sia-sialah kalau kita minta kebaikan di dunia sahaja, dan kita tidak mendoa, kita tidak meminta kepada Allah, kita tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Baik. Faminan nasi may yaqul, dan maka di antara manusia ada orang yang berdoa, Rabbana atina, ya Tuhan kami, berikanlah di dunia, dan tiadalah baginya bahagian, dan tiadalah baginya bagi orang yang berdoa tu bahagian yang menyenangkan di akhirat nanti. Wa ma lahu fil akhiratil khalaq min khalaq. Maka tak ada bahagian yang menyenangkan untuknya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ini barulah betul. Berdoa yang macam ni barulah betul. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa pula. Ya Tuhan kami, Rabbana atina. Berilah kami kebaikan di dunia. Fid dunya hasanah. Dan kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Wa khina, peliharalah kami dari siksa neraka. Wa khina azabannar. Ini barulah doa yang sebetul-betulnya. Jadi sebab itulah kita baca doa ni selepas kita semayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itulah kita baca doa tu supaya kita meminta kebaikan di dunia, kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat nanti. Mintalah kepada Allah sesungguhnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi. Allah lah yang kalau dia nak tarik nikmat pun, dialah yang menarikkan nikmat. Dialah yang memberikan segala nikmat apa yang kita rasa pada hari ini. Ada satu kisah di mana dua orang wali Allah kan, dua orang, Sufyan Al-Thawri, satu lagi nama dia apa saya tak ingat. Dia seorang perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nanti saya cek. Dia ni seorang perempuan. Dia ni pada satu hari tu Sufyan Al-Thawri ni dia berjumpa dengan seorang perempuan ni. Dua-dua orang ni wali Allah ni. Dia berjumpa dengan perempuan ni. Lalu dia tengok perempuan ni pakai dalam pakaian yang sangat lusuh. Pakaian yang sangat, orang kata tidak segak lah. Orang kata tak segak, lusuh, tak cantik dan sebagainya. Jadi dia tanya kepada yang pada si perempuan ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apa nama dia? Dia kalau terkejut kempang ni, dia kadang dia tak ingat. Tapi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tapi ada kisah dia. Baik, lalu dia tanya kepada wanita ni, kenapa pakai pakaian yang lusuh dan yang tak nampak cantik? Jadi perempuan ni tanya kepada dia, adakah aku tidak nampak cantik disebabkan pakaian ni? Maksudnya adakah sebabkan pakaian ni saja yang membuatkan aku nampak cantik? Bukankah sebab aku mempunyai agama Islam itu sudah menjadi menjadi kecantikan buat aku? Maksudnya dia sudah ada agama Islam, agama yang dah mencantikkan diri dia, agama yang dah memelihara diri dia. Maksud dia, jadi Sufyan Tsauri ni dia terkejut dengan jawapan yang dengan jawapan si perempuan ni. Jadi si perempuan ni dia kata, sesungguhnya agama Islam itulah yang menampakkan kecantikan. Agama Islam itulah yang elok, yang cantik dipakai dengan sesungguhnya. Nampak tak dia letak agama Islam tu tinggi dalam diri dia. Dia kata, wahai Sufyan Tsauri, sesungguhnya aku malu nak meminta dunia kepada Tuhan yang mencipta dunia. Nampak? Sufyan Tsauri dia terkejut dengan jawapan tu. Aku malu nak meminta dunia kepada yang mempunyai dunia. Maksudnya yang mencipta dunia ni Allah lah. Bagaimana aku nak meminta dunia kepada manusia, iaitu kepada makhluk yang tidak memiliki dunia, yang maksudnya tidak menciptakan dunia. Lalu Sufyan Tsauri pun dia terkejut dengan jawapan tu. Dia kata dia tak sangka dia akan mendapat satu jawapan yang orang kata yang sangat hebat, yang boleh tersentuh hati dia. Maksud dia dekat sini dia minta, maksudnya dia tidak minta kebaikan di dunia ni, cukup dia bersyukur dia sudah mempunyai Islam. Dia bersyukur dia sudah dipakaikan dengan pakaian yang cantik. Dia menjadikan Islam tu adalah pakaian yang sangat cantik buat dia. Jadi dia malu untuk dia meminta dunia kepada Tuhan yang menciptakan dunia, Tuhan yang memiliki dunia. Apatah lagi dia nak meminta dunia kepada manusia yang tidak memiliki dunia, yang tidak menciptakan dunia.
Nampak? Tu orang yang hebat tu. Orang yang hebat. Dia malu nak meminta dunia. Jadi kita mintalah kebaikan. Sebab tu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah, ya Allah Tuhan kami, berilah kebaikan kami di dunia ini ya Allah, peliharalah kami ya Allah, jagalah keluarga kami dan sebagainya, jagalah isteri kami, anak kami, sanak saudara kami dan sebagainya. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan juga berilah kami kebaikan di akhirat nanti, kan? Baik, insya-Allah. Baik, tengok yang terakhir. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi mereka itulah orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi mereka itulah orang yang akan dapat bahagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita minta, apa yang kita doa, sesungguhnya Allah dengar. Allah dengar permintaan kita. Allah dengar rintihan kita, kan? Kadang kita berdoa kepada Allah, tapi kita jangan mengungut, kita jangan kenapa aku dah berdoa tapi Allah tak makbulkan aku, kenapa Allah tak makbulkan doa aku dan sebagainya. Boleh jadi Allah tidak berikan dekat sini, Allah makbulkan di lain hari. Maksudnya mungkin hari ni kita tak dapat, mungkin di lain hari kita akan dapat. Mungkin di dunia kita tak dapat, apa yang kita doa tu di dunia kita tak dapat, tapi di akhirat nanti Allah makbulkan segala doa kita tu, kan? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya teruslah berdoa kepada Allah, minta lagi-lagi. Kita dah ada diberikan kesempatan ni, kita duduk dalam bulan Ramadan ni. Kita duduk dalam bulan Ramadan ni, kita berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah pelihara kita, pelihara isteri dan anak kita, pelihara seluruh keluarga kita, masyarakat, jiran kita dan apa semua. Khususnya kaum muslimin yang ada di dunia ini, Allah peliharakan, kan? Minta Allah jaga kita, dan Allah kukuhkan iman kita, akidah kita. Jangan Allah kena biarkan kita ni orang kata terumbang-ambing. Maksudnya kita dalam kita was-was dalam agama Allah, tak mau. Kita yakin Allah lah yang mencipta kita, Allah tu ada, dan kita hamba Allah, dan kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Baik, insya-Allah. Baik. Jadi alhamdulillah setakat tu kita habis menyambung bacaan 31 muka surat 31 dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha asal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'alaini wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, terima kasih kepada semua tuan-puan, ibu, ayah, kakak, abang, semua yang menonton kita bersama-sama pagi ini. Kalau sekiranya ada kesilapan, kesalahan dari penyusunan kata, pergunaan kata, ataupun tersilap percakapan yang menguris hati mana-mana pihak, itu hanyalah kesilapan daripada saya, seorang hamba, seorang budak yang masih lagi nak belajar, yang masih lagi baru, orang kata apa, yang masih lagi baru di dalam
dalam dunia ni masih lagi mentah. Jadi sama-sama kita saling menegur, saling bermuzakarahkan, saling bantu-membantu insya-Allah. Yang baiknya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selebihnya semua yang tidak baik itu, yang kekurangan itu memang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pagi esok bersama dengan Ustaz Afiq insya-Allah. Mungkin hari selepas tu hari Jumaat akan bersama dengan saya insya-Allah pagi. Jadi sama-sama insya-Allah hari Jumaat kita jumpa lagi bersama saya. Jadi pagi esok jangan lupa untuk bersama dengan Ustaz Afiq dulu ya. Baik. Selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa. Sama-sama orang kata kuatkan badan, kesihatan, jaga ibadah kita. Jangan keluar rumah tak pakai mask insya-Allah. Baik, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.